Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب فدتك روحي يا حبيب محمد مكرم الغريب بقربك الروح تطيب يا رحمة warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail Alhamdulillahillazi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim waliljahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala rasulil amin sayyidil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fahuwa khairul lakum. Shadaqallahul azim. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita yang berada di dalam masjid pada pagi ini dirahmati dan diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah kerana dengan izinnya dapat kita bertemu lagi pada pagi yang berbahagia ini dalam ruangan kuliah maghrib kita. Agak lama jugalah kita cuti hari itu dengan raya dan sebagainya. Sampai saya masuk Le'iyak tadi ni dah tumbuh pokok bunga dah dalam jamban. Hebat masjid tuan-tuan. 3 pokok di dalam Le'iyak. Kira lama tak lama sampai besar lah pokok tu pun. Jadi pada pagi ini insya-Allah sebagai mukaddimah pertemuan kita, saya nak bawa 2 buah hadis yang disabdakan oleh junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sama-sama menjadi tatapan kita supaya kita menjadi golongan hamba Allah yang lebih cemerlang, yang lebih baik di masa-masa yang akan datang, insya-Allah. Hadis yang pertama yang berbunyi, An Anasin qala, An Anas radhiyallahu anhu qala, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam,
Lamma khalaqallahu ta'ala al-arda wa taharrakat, khalaqal jibala fawada'aha 'alayha fastaqarrat, fata'ajjaba al-malaikatu wa qalu ya Rabbi hal min khalqika syai'un ashaddu minal jibal? Qala na'am al-hadid. Qala na'am al-hadid. Faqalu ya Rabbi hal min khalqika syai'un ashaddu minal hadid? Qala na'am an-nar. فقالوا يا ربي هل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال نعم الماء. فقالوا يا ربي هل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال نعم الريح. فقالوا يا ربي هل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال نعم ابن آدم يتصدق صدقة بيمينه يخفيها عن شماله فهو أشد منه أو كما قال. hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang panjang lebar yang saya bacakan tadi, bagaimana junjungan besar baginda sallallahu alaihi wasallam nak menceritakan kepada kita bahawa bagaimana betapa besarnya dan betapa hebatnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menyediakan sedikit peruntukan daripada kekayaan ataupun harta bendanya semasa dia hidup di atas dunia. Dia peruntukkan sedikit sahaja daripada hartanya itu pada jalan Allah. Bagaimana hadis yang kita bacakan pada pagi ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menceritakan kepada kita betapa hebatnya golongan umat-umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menginfakkan sedikit daripada hartanya pada jalan Allah, yakni menderma pada jalan Allah. Kadang-kadang kita ni rasa bila duk derma, rasa duit kita kurang. Lalu dia tabung masjid, dia ni istiqamah daripada Jepun tak masuk main Melaya sampai Merdeka 55 tahun, 2 kupang dia. Bila kita cakap beristiqamah, dia kata saya pun istiqamah juga ustaz. Istiqamah apa Pak Long? Saya tabung masjid tak nak bagi lebih 2 kupang dulu, kini dan selamanya. Ada orang yang merasakan bila dia bersedekah, bila dia menginfakkan hartanya, harta dia akan jadi kurang. Tak ada dalam sejarah lagi orang yang muflis kerana apa? Kerana menderma. Nabi SAW cerita kepada kita pada pagi ini. Nabi kata, lamma khalaqallahu ta'ala al-arda wa taharrakat. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, siap Allah taala menciptakan bumi ini, siap kejadian bumi ini, pada awalnya bumi ini dia rajin bergerak. Orang kok dia kata dia rajin menguih. Dia duduk dia rajin duduk bergerak. Khalaqal jibala fawada'aha 'alayha fastaqarrat. Lalu bila bumi ini duduk bergerak, Allah Ta'ala ciptakan al-jibal, gunung ganak, bukit. Sebagai, kita panggil apa? Bukit tu dan gunung ganak tu sebagai paku lah. Kalau kayu yang bergerak, sebagai paku untuk menghentikan gerakan kayu tu. Macam tu juga bila bumi ni bergerak, Allah Ta'ala ciptakan bukit ni sebagai apa? Kita nak panggil? Pasak. Pasak tu dia tak mau bagi bergerak. Bila dia bergerak, Allah Ta'ala ciptakan bumi sebagai pasak, dia tak mau bagi
Allah Ta'ala ciptakan gunung ganang, dia tak mau bagi bumi bergerak. Ni tuan-tuan, tak ada pergi mengaji geografi, cerita dah. Ni bukan cerita Scooby-Doo, ni hadis. Ketika mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi bergerak, lalu dia menciptakan gunung ganang sebagai pasak nak bagi berhenti daripada goncangan bumi itu. Fata'ajjabal malaikah, lalu para malaikat al-muqarrabun bila melihat penciptaan Allah di atas muka bumi ni, Allah Ta'ala ciptanya gunung ganang sebagai pasak, tak mau bagi bumi bergerak. Fata'ajjabal malaikah, para malaikat ni dia rasa ta'ajjub, dia rasa kagum, wa qalu, lalu malaikat tu berkata, ya Rabbi, hal min khalqika syai'un ashaddu minal jibal. Para malaikat kata dekat Allah, ya Allah, tadi kami tengok ketika mana bumi ni rajin duduk bergoncang, ketika mana bumi ni rajin duduk bergerak, kamu ciptakan gunung ganang sebagai pasak, sebagai alat untuk memberhentikan goncangan bumi itu. Kami rasa heran, kami rasa kagum. Ni kami nak tanya kamu, ya Allah, adakah di kalangan makhluk yang diciptakan oleh kamu yang hebat daripada gunung ganang, yang hebat lagi daripada bukit, yang hebat lagi daripada segala gunung ganang yang kamu jadikan ia sebagai pasak untuk memberhentikan bumi ni daripada bergerak. Tadi duk tengok bumi tu, dia duk punya bergerak, bubuh kata bubuh saja gunung ganang, bubuh bukit tu berhenti. Oh, pelik, dia kata, ada tak makhluk yang diciptakan oleh kamu yang lebih hebat daripada gunung ganang ini? Qala na'am, al-hadid. Allah Ta'ala kata ada. Yang hebat daripada gunung ganang iaitu besi. Gunung besar mana kena dengan bekho, kena dengan kato, habis. Dan tuan naik kereta daripada Kedah nak pergi Kuala Lumpur, sampai dekat Ipoh tu, di atas daripada Ipoh tu, dia kawasan Copenhagen. Bukan dekat dekat Jerman, dekat Perak, Gopeng. Tengok habis tu, duk botak habis tu bukit. Kerana apa? Kerana besi, bekho. Ada, dia kata, lagi hebat daripada bukit, lagi hebat daripada gunung ganang, besi. Malaikat jadi pelik. Faqalu, mereka tanya lagi, ya Rabbi, hal min khalqika syai'un ashaddu minal hadid. Ya Allah, tadi kami tanya kamu, ada tak makhluk kamu yang lagi hebat daripada bukit? Kamu kata ada, iaitu besi. Ni kami nak tanya lagi, ya Allah, ada tak di kalangan makhluk kamu yang lagi hebat daripada besi? Qala na'am, ada. Allah Ta'ala kata, apa dia? An-nar, api. Api masuk dekat besi, lebok habis besi. Tak ada duk pergi kaji, tuan-tuan. Mai dengar kuliah subuh ni boleh dapat lah. Tak payah duk buka channel apa National Geographic, tak payah tengok. Mai mengaji ya tuan-tuan. Api ni bila besi masuk dalam api, habis lebok besi. Faqalu, malaikat tanya lagi, ya Rabbi, hal min khalqika syai'un ashaddu minan nar. Ya Allah, ada tak lagi makhluk kamu yang lagi hebat daripada api? Tuan-tuan, malaikat tanya Allah, Allah Ta'ala jawab. Berapa soalan dah tanya? Kalau tanya ustaz, siap dah. Dia buat tanya banyak, ustaz tu kata, barang siapa yang banyak bertanya, maka lemahlah iman dia. Sengam. Saya ni tuan-tuan pagi ni mengantuk ni. Semalam balik sampai di rumah, pukul 1:30 balik forum daripada Perlis. Sejarah semalam forum 3 jam. 2 orang ustaz forum 3 jam. Jawab soalan seorang ustaz 6 soalan. Banyak lagi duduk dalam kotak orang tak jawab. Lalas saya kata, barang siapa yang banyak bertanya, maka lemahlah imannya. Pengurusi tak tanya banyak, boleh balik. Sampai rumah 1:45. Pukul 4 bangkit tidur dah, 4:30 keluar rumah.
Tapi Allah Ta'ala, malaikat tanya dia, jawab. Yang pertama soalan, apa yang lagi hebat daripada bukit? Besi. Apa yang lagi hebat daripada besi? Api. Ada lagi tak ya Allah makhluk kamu yang hebat daripada api? Qala na'am, ada. Apa dia? Al-ma', air. Kena air, api terpadam. Faqalu ya Rabbi, hal min khalqika syai'un ashaddu min al-ma'? Ya Allah, ada tak lagi di kalangan makhluk kamu yang hebat daripada air? Qala na'am, ada. Apa dia? Ar-rih, angin. Awan yang dikandungi air tu, bila datangnya angin, angin menolak air tu, menolak awan tu. Lagi hebat air, lagi hebat angin daripada air. Faqalu, malaikat tanya lagi, ya Rabbi, hal min khalqika syai'un ashaddu min ar-rih? Ya Allah, ada tak lagi makhluk kamu yang hebat daripada angin? Qala na'am, ada. Siapa? Ibnu Adam yatasaddaqu sadaqatan biyaminihi yukhfiha an shimalihi fahuwa ashaddu minhu aw qamaqan. Kata Allah, di kalangan makhluk aku yang lagi hebat daripada angin, dia itu anak Adam, kita. Anak Adam yang sifatnya macam mana, yang lagi hebat dia daripada angin, yatasaddaqu sadaqatan biyaminihi yukhfiha an shimalihi fahuwa ashaddu minhu. Anak Adam yang menginfakkan, yang menyedekahkan sedekah sebahagian kecil daripada hartanya, sedekahnya itu dia keluar daripada tangan kanan sehingga sampai tahap tangan kiri tak tahu. Sedekah yang dilakukan oleh dia, yang dibuat secara sir, yang dibuat secara diam-diam, yang dibuat secara rahsia. Mereka itulah fahuwa ashaddu minhu, golongan inilah yang lagi hebat daripada angin. Hadis sahih tuan-tuan. Bagaimana Nabi SAW menceritakan kepada kita tentang betapa hebatnya golongan yang rajin bersedekah. Baik. Ada orang tanya saya baru ni, Ustaz, bila saya baca hadis ni dekat satu masjid di Penang, ada orang tanya, Ustaz, boleh tak kita sedekah dengan menggunakan duit haram? Tika mekong suruh tu imam bayar duit sagu hati ustaz main mengajar. Ada tentang jenis ni. Dia kata Allah Ta'ala pun tahu ustaz, saya nak buat baik, duit tak ada. Tika mekong Safwan Ats-Tsauri kata, tuan-tuan, siapa yang menginfakkan harta yang haram pada jalan Allah, seolah-olah mereka yang membasuh pakaian menggunakan air kencing. Kita nak basuh baju, mestilah menggunakan air mutlak, gunakan air yang bersih. Orang yang sedekah daripada sumber harta yang haram, seolah-olah dia membasuh pakaiannya dengan menggunakan air kencing. Itu kata Safwan Ats-Tsauri. Sebab tu kita nak sedekahkan, kita nak infakkan menggunakan harta yang halal. Baik, hadis yang kedua. Hadis yang kedua berkaitan dengan sedekah juga. Hadis yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu idza kharajat min yadi sahibiha takallamat bi khamsi kalimat. Al-ula, kuntu saghiratan fakabbartani. Wal-thaniyah, kuntu harisi fal-ana sirtu harisatak. والثالثة كنت عدوك فأحببتني. والرابعة كنت فانية فأبقيتني. والخامسة كنت قليلة فكثرتني. أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dalam hadis ni Nabi SAW nak ceritakan kepada kita, apabila berlakunya hari kiamat, orang yang rajin bersedekah ni dikumpulkan di depan Allah pada hari kiamat di padang mahsyar. Kita semua ni nak menuju ke mana? Menuju ke
ke hari kiamat, kita akan berkumpul ramai-ramai di padang mahsyar. Masa tu Nabi SAW sebut kepada kita, orang yang rajin bersedekah, bila dia berdiri di depan Allah, akan keluar sedekah-sedekahnya itu berada bersama-sama dengan dia di padang mahsyar. Tuan-tuan, kita sedekah di atas dunia ni tuan-tuan. Harta yang kita sedekah di atas dunia ni akan menjadi peneman kita ketika mana kita berada dalam keadaan bimbang, kita berada dalam keadaan takut di depan Allah pada hari kiamat. Tak ada benda lain dah yang boleh jaga kita, tak ada benda lain dah yang boleh teman kita sewaktu mana kita berada di sana nanti. Bini sayang tara mana tinggal, suami sayang tara mana tinggal, tuan-tuan. Sebab tu semalam kami bercakap tajuk remaja, anak muda, pemuda harapan, tajuk dia semalam. Berforum di Politeknik Pauh, Tunku Syed Sirajuddin. Tajuk dia Pemuda Harapan. Saya sebut semalam, pepatah orang Melayu kata apa? Pemuda harapan bangsa, pemudi harapan pemuda. Tu betul. Pemuda harapan bangsa, pemudi harapan pemuda. Saya cerita semalam, bila mereka tanya, Ustaz, ada tak konsep couple Islamik, Ustaz? Ni budak-budak tanya kita, ada tak konsep couple Islamik? Saya kata ada. Mereka kata bukan haram kau Ustaz couple ni. Dah ada couple Islamik. Masa mana? Nak bercinta masa mana? Selepas kahwin. Kita ni, saya kata semalam, saya sebut dekat mereka semalam, berforum dengan Imam Muda Amar. Imam Muda Pitu umur 28 dah, saya muda lagi. Saya muda lagi, baru 22, dia 28 dah. Saya kata ada. Dia kata, Ustaz, boleh tak Ustaz kita bercinta sebelum kahwin? Ustaz, haram. Kalau buat kau Ustaz, haram jadah. Boleh tak Ustaz? Tak boleh. Pasal apa tuan-tuan? Sebab tu saya cerita semalam, ada 10 perancangan Yahudi nak merosakkan umat Islam. Ada 10. Ketika mana Yahudi bersidang di Israel pada tahun 86 ataupun 85, saya pernah baca dalam satu artikel. Ada 10 cara orang Yahudi nak menjahanamkan orang Islam. Antara salah satu daripada 10 tu tuan-tuan, bila mana mereka berjaya meletakkan dalam pandangan orang Islam bahawa benda yang bercanggah dengan Islam tu sudah jadi biasa. Sekarang kita rasa tak bila kita buat maksiat, rasa tak benda tu maksiat? Ada di kalangan kita, dia bila melihat benda maksiat, dia tak rasa maksiat dah. Ini berjayanya Yahudi. Couple sebelum kahwin, itu satu benda yang dosa. Tapi sekarang ni, orang dah tak nampak kata benda tu berdosa. Sebab tu kata hukama, kalau tak silap saya, kata Al-Imam Az-Zamakhsyari dalam kitabnya Al-Kashaf. Imam Az-Zamakhsyari dia mengarang satu kitab tafsir yang cukup hebat, namanya Al-Kashaf. Dia kata mana? Bila akhir zaman nanti akan terjadi suatu fenomena kepada orang Islam, bila mana mereka berasa selesa melakukan maksiat. Saya kata kita ni masa haram ni seronok. Oi, masa haram lah seronok. Apa benda yang haram? Seronok. Saya kemarin pergi rumah orang nak pergi Mekah, dia buat kenduri, saya pergi. Sampai rumah dia, saya tengok rokok gudang garam 3 kartun duduk dah. Banyak dengan Suria, dia kata bawa bekal pergi haji. Nak pergi Mekah tu dia bukan kira cari kain ihram, rokok dulu. Dia kata sana payah nak beli, dia kata tanah haram dia jual. Saya kata ambil lah peluang berhenti rokok. Tak, siap 3 kartun bekal nak pergi Mekah. Dia kata bukannya senang tak nak cari kat Padang Arafah, nak cari mana gudang garam, dia kata. Benda yang haram ni memang seronok. Masa duk couple ni seronok, dah bila halal dia tak jadi seronok. Tu yang saya cerita kata di Masjid Bakar Arang tu. Ada seorang abang, lepas subuh waktu macam ni duk pergi kelinting depan rumah saya. Dia bercerai dengan bini dia. Duk aku
Kita apa dia duk kum pula dah. Lepas subuh ni kita nak tarik selagu lagi nak tidur. Awak abang, Allah ustaz saya berat kepala ni. Abang berat kepala, saya berat mata. Saya penin. Awak cuba cakap dia elok. Saya bercerai ni. Astagfirullah. Bercerai pasal apa? Saya bercerai malam ustaz. Semalam saya berkelahi sikit dengan bini. Biasalah kita lelaki bini ni berkelahi biasalah ustaz kan. Tak tahu saya tak biasa. Dia main depan kita, dia kata saya berkelahi dengan bini saya ustaz. Kita lelaki bini ni berkelahi biasalah ustaz. Tak tahu saya tak biasa. Bukan ustaz tak biasa. Nak biasa apa? Saya kahwin pun nak. Bini pun tak ada nak berkelahi dengan siapa. Cuba cerita elok-elok macam mana. Saya malam ustaz terlepas cakap. Saya geram ustaz. Saya terus kata aku cerai hang talak 3. Tu nak tanya ustaz jatuh berapa tu? Dah sebut 3, jatuh 3 lah. Tapi hati niat 1 ustaz. Niat tak niat. Mulut kata berapa ikut mulut. Saya menyesal ustaz. Menyesal pun nak buat macam mana dah mulut cakap. Allah Ta'ala tak tahu lah hati ustaz. Dia tahu. Tapi ikut mulut. Dia buat gitu. Tak saya kata. Ikut mulut. Pukul 6.30 tu tak jadi YB lagi. Saya baru ni ada 3 tawaran nak suruh masuk calon PRU 13. 2 tawaran ahli parlimen, 1 tawaran DUN. Lepas ni yang main mengajak tentang ahli parlimen. Ada satu parti, tak mahu sebut mana, dia main jumpa saya di kedai makan. Ustaz, Datuk suruh main jumpa ustaz Pasal apa pula? Ada benda mustahak yang nak bincang dengan ustaz. Datuk mana tu? Datuk parlimen kita ni lah, timbalan menteri ni. Awak ada benda dia nak suruh sembang ustaz, nak jumpa ustaz di mana? Tak apa lagi. Saya kata bila lagi nak sentai duit bobok ni, saya kata kita jumpa di kedai makan. Bila lagi nak sapu duit menteri? Pergi makan hari tu tentang paling banyak sejarah hidup, makan paling banyak hari tu nak sapu duit menteri. Dia suruh borang, ustaz tolong isi ustaz. Ustaz boleh mengundi dah ni. Ni borang apa pula? Borang ustaz bertanding kursi parlimen. Kursi DUN. Saya kata abang, saya PRU ni abang, baru boleh mengundi. Lorong mana nak masuk pi pangkah pun tak tahu lagi, dah nak jadi calon dah. Ustaz menang, ustaz ahli parlimen termuda, umur 23. Ni kalau saya menang ni apa jawatan saya? Biar 5,000 sebulan. Dekat tu ya. Jadi ustaz syukurlah setengah. Saya kata ni gamak-gamak kalau saya masuk ni saya boleh menang. Confirm ustaz menang. DUN mana saya nak bertanding ni? DUN Kota Siputih. Kawasan saya. Saya boleh terima lah. Saya boleh terima saya kata. Tapi dengan syarat. Syarat dia apa dia ustaz? Kalau saya menang, apa jawatan yang saya boleh dapat? Takatlah ni YB lah. Takat tu gua tak layan lah bro. Kalau saya menang, saya nak kursi menteri besar. Boleh bagi tak? Tu berat lah. Berat pergi balik dulu. Kalau rasa boleh jadi menteri besar, jumpa pula saya kata. Saya tak minat tuan-tuan. Tak minat tu satu bab. Tak reti satu bab. Dan tak layak satu bab. Banyak orang lain layak pergi bagi ke orang lain lah bang. Saya tak minat. Saya tak minat, saya tak reti dan saya tak layak. Tu 3 sebab saya tak mau terima. Tak reti boleh belajar. Tak minat boleh didik. Tak layak entah dia kata apa lah. Nak jadi YB syarat pertama dia kena pandai berlakon. Tuan-tuan jumpa YB tuan-tuan. Dia pandai berlakon. Lama tak nampak Kawan tu kata lama apa, memang tak nampak. Tapi dia pandai berlakon. Dia bagi nampak kita ni macam kena ada 10 tahun lah. Sebab tu tuan-tuan baik. Kita bila sedekah, bila kita duduk di akhirat kelak, amalan sedekah yang kita buat atas dunia, dia akan mai duduk di keliling kita. Pada masa tu tuan-tuan, ada 5 perkataan yang akan terpapar di akhirat kelak. Di padang mahsyar,
di badan sedekah kita tu. Sedekah ni satu makhluk Allah yang akan menemani kita ketika mana kita berada di akhirat kelak. Yang pertama kata Nabi SAW, apa yang dikatakan oleh sedekah di akhirat kelak di depan Allah? Apa yang sedekah katakan? Amalan yang kita buat di atas dunia ni akan menjadi saksi di depan Allah kelak. Dia akan tolong bantu kita untuk meringankan apa penghisaban kita di akhirat kelak. Apa yang pertama dia kata? Kuntu saghiratan fakabbartani. Perkataan yang pertama dia kata apa? Mula-mula kejadian aku dulu, aku ni kecil sahaja, tetapi engkau yang menjadikan aku sekarang ni sudah besar. Dulu dia kata aku ni kecil, sedekah kata depan Allah. Sedekah ni dia akan tolong terang dekat Allah apa yang pernah amalan, apa yang pernah dilakukan oleh si hamba-Mu ini, ya Allah. Dia ni yang bertanggungjawab membesarkan aku. Dulu ni aku kecil, sekarang ni aku telah besar. Karena apa? Karena dia. Kita yang menjadikan sedekah itu besar, kita yang akan menjadikan amalan itu besar. Karena seringgit betapa banyak pahala yang kita telah buat, tuan-tuan. Itu yang pertama. Yang kedua, wathaniyah kuntu harisi fal'ana sirtu harisatak. Yang kedua kata sedekah, mula-mula kejadian aku dulu, engkau adalah penjaga aku. Kita ni dia kata engkau ni adalah penjaga aku, tapi sekarang aku telah menjadi penjagamu. Dulu kau jaga aku, nak keluar tak keluar sedekah bergantung kepada kau, tapi sekarang di akhirat kelak aku akan jadi penjagamu. Jangan risau, aku akan bela kamu di depan Allah Rabbul Alamin di akhirat kelak. Nak kata apa, tuan-tuan? Yang ketiga dia kata apa? Yang ketiga, kuntu aduwaka fa ahbabtani. Dulu ni aku adalah musuh kamu, tapi sekarang aku telah mencintai kamu, kata dia. Dulu ni kita musuh, tapi sekarang ni kita telah cinta satu sama yang lain. Dulu aku musuh kamu, sekarang kamu adalah kekasih aku. Yang keempat dia kata, aku suatu ketika dahulu adalah binasa, tapi sekarang kamu telah menjadikan aku makhluk Allah yang kekal. Yang kelima dia kata, dulu mula-mula kejadian aku adalah sedikit, tapi kerana engkau mengeluarkan sedekah, sekarang aku menjadi banyak. Dulu aku sikit, sekarang aku menjadi banyak kerana kamu. Ini tentang perkataan yang akan dikatakan oleh sedekah, amalan yang kita buat atas dunia ni di depan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Itulah peneman kita, itulah penjaga kita, itulah sahabat kita yang kekal di dunia dan di akhirat, tuan-tuan. Mudah-mudahan dua hadis yang kita bacakan sebagai mukaddimah kita ni memberi manfaat kepada kita bersama. Wallahu a'lam. Kita buka kitab kita, muka surat 152, tu ya. Muka surat 151, bab yang ke-37. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin amin ya rabbal alamin. Bab yang ke-37. Bab yang ke-37. Kitab Rumi macam saya 151. Jawi apa? Ada siapa pakai Jawi? Tak ada lah, semua pakai Rumi 151. Baik. Bab yang ke-37. Bab ma jaa anna narakum hadhihi juz'un min 70 juz'an min nari jahannam. Bab yang ke-37, bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis bahawasanya api kamu ini satu juzuk daripada 70 juzuk daripada api neraka jahannam. Api yang kita ada di atas dunia ni, tuan-tuan, satu juzuk daripada 70 juzuk api dalam neraka jahannam. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, bermula api neraka itu amatlah panasnya hingga tersebut di dalam hadis sampai 70 darjah.
bahkan 100 darjah lebih daripada api di dunia ini pada panasnya. Maka hal yang demikian itu dapat kita bandingkan dan kita nampak dengan fikiran kita, kerana api di dalam dunia ini dapat pendeta-pendeta dan ahli at-tabi'at merendahkan dan meninggikan darjah-darjah panasnya. Maka betapalah pula Allah Subhanahu wa taala menjadikan alam ini boleh ia tinggikan darjah panas api neraka itu seberapa kehendaknya. Baik. Dia kata, api yang kita ada atas dunia ni, dia kata tak panas mana kalau nak dibandingkan dengan api neraka. Api yang kita ada atas dunia ni tuan-tuan, 1 juzuk daripada 70 juzuk api neraka. Tu pun kalau kena tak sangka lah. Tu yang saya cerita di Masjid Bakar Arang itu. Kalau kita dimasukkan dalam api neraka, habis kita ni. Kita pernah baca ada hadis dia itu tuan-tuan dulu ni. Tapi tuan-tuan tak ingat? Syekh Idris Al-Marbawi bila dia sebut satu benda, tajuk-tajuk yang ke depan dia akan sebut pula benda yang dia sebut pada bab-bab yang dulu. Dia tahu kata kita ni orang Melayu ni mudah lupa dan tak ingat. Dia tahu nak ingat macam mana main mengaji kitab tak ada lagi tak ingat. Kita baca ada hadis dulu tuan-tuan. Bagaimana orang ahli neraka bila dibakar di dalam api neraka, habis. Bibir atas ni terselak sampai separuh muka. Bibir bawah ni landuk. Faham landuk? Apa dia landuk? Kenduk. Landuk faham lah tuan-tuan, bukan terang sangat, lebih faham kot dia kan. Dia landuk sampai ke bawah tuan-tuan. Sampai bibir bawah ni bertemu dengan pusat di perut kita. Tu. Sebab tu kita tolong buat apa yang boleh kita buat sebagai amal soleh kita di atas dunia ni tuan-tuan. Tolong buat. Kita tak tahu bila kita akan dikembalikan oleh Allah. Bila kita akan dikembalikan oleh Allah. Jangan biar dunia itu menipu kita. Jangan biar dunia itu menipu kita. Sebab tu kita bila kita nak mati, neraka kita tak mau, kita nak syurga. Tolong jadikan dunia ini sebagai syurga kita. Kita hidup senang daripada dunia sampai ke akhirat kelak. Ada baru ni orang tanya saya, Ustaz, macam mana kita nak jadikan dunia kita ni Ustaz bukan neraka tetapi syurga untuk kita? Macam mana? Ada orang yang Nabi sebut hidupnya sengsara daripada dunia sampai ke akhirat. Di dunia ni hidup pun tak berapa nak kemas, di akhirat pun hidup tak berapa nak kemas. Saya baru ni saya pergi ceramah di Pulau Pinang tuan-tuan. Saya tengok bagaimana nasib orang Melayu kita. Nasib orang Melayu kita di Pulau Pinang. Bukan baru ni, lama dulu-dulu lagi dah. Cuma baru-baru ni orang duk highlight. Sebab apa? Atas kepentingan politik. Nasib orang Melayu Pulau Pinang ni 20 tahun dulu dah teruk tuan-tuan. Tuan-tuan pergi Kuala Lumpur tengok nasib orang Melayu kita macam mana. Orang Islam ni hidup di dunia duk rumah flat, mati pun duk flat. Hidup di dunia duduk rumah flat, mati pun duduk dalam kubur. Kubur pun jadi macam rumah flat, dah penuh tambun, korek pula, dah penuh tambun semua, korek pula. Bertingkat-tingkat kubur kita. Sengsaranya orang Islam tuan-tuan hidup di dunia, tapi jangan sengsara hidup di akhirat kelak. Tolong jadikan dunia ni sebagai syurga kita. Tolong jadikan rumah kita sebagai syurga kita. Saya pergi ceramah di Langkawi itu, tajuk rumahku syurgaku. Macam mana nak jadikan rumah kita syurga? Nak tahu tanda rumah kita ni syurga ataupun tidak, bila kita balik rumah kita rasa seronok. Tu tanda rumah kita sebagai syurga. Nak tahu macam mana rumah kita bukan syurga untuk kita, bila kita balik rumah dia rasa serabut. Duduk luar rasa seronok, balik rumah rasa serabut. Tu bukan syurga untuk kita. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, tolong wawassi' baituka, luaskan rumah kamu. Nak jadikan hidup kamu di dunia ni sebagai syurga, tolong hidup dalam keadaan lapangkan hidup kamu, lapangkan rumah kamu, lapangkan hidup kamu. Ada ulama mensyarahkan bila Nabi sebut wawassi' baituka, luaskan rumah kamu, bermakna Nabi suruh kita hidup di dunia ni tuan-tuan, luaskan hidup kita.
Makna apa? Luaskan hidup kita, biar hidup kita di dunia ni gembira. Bila hidup di dunia ni gembira, berdasarkan dan berada di atas landasan Allah, insya Allah hidup di dunia sebagai syurga. Bila mati, kamu akan ditempatkan dalam syurga. Ada orang hidup di dunia ni sebagai syurga, bila mati tak ada syurga dah, neraka tempat dia. Itu orang kafir. Kita orang Islam, kata Nabi, biarlah di dunia ni sebagai neraka, bila mati masuk syurga. Tapi yang paling baik Nabi kata, tolong jadikan juga dunia ni sebagai syurga, dan akhirat kamu tolong tempat kamu dalam syurga. Macam mana nak jadikan hidup kita ni tuan-tuan atas dunia ni sebagai syurga? Ada 3 benda yang kena buat. Yang pertama Nabi kata apa? 3 benda-benda yang tidak bermanfaat. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Buang benda-benda yang tak bermanfaat dalam hidup kita. Balik rumah, macam mana nak rasa rumah kita seronok? Tolong buang benda-benda yang tak bermanfaat dalam rumah. Apa dia benda yang tak bermanfaat? Hutang. Tuan-tuan rasa selesa ke balik rumah, duduk atas kursi tu, bini meh abang-abang, tadi kedai perabot telefon 3 bulan dah kosyen ni tak bayar. Rasa selesa tuan-tuan? Anak pula main kata, boh pi lah bayar, malu orang tarik dah lah itu masa beli jiran tolong tanggung awak turun. Ni bukan nak panggil mereka tolong tanggung awak naik atas lori nak pergi hantar boleh. Tak apa, abang tiap cari duit, pegang remote buka TV, tengok cerita MasterChef. Anak kecil pula main, abah tadi singa telefon, awak pula TV 3 bulan tak bayar. Tak apa, abah tiap cari duit, serabut kepala, buka baju, pakai kain melekat, tidur atas katil. Bini pula, abang katil 3 bulan tak bayar, tilam 2 bulan. Pening tak tuan-tuan hidup lagu tu? Sebab tu Nabi kata, wa wassi' baituka, luaskan rumah kamu. Nak luas rumah ni macam mana ustaz? Adakah jual perabot duduk atas tikar mengkuang? Ada orang kata luas, buang rumah, luas rumah kita. Ada pula orang kata nak bagi luas, bubuh dinding tu cermin ke semua, nampak luas. Dah, buang benda-benda yang tak bermanfaat, buang. Apa hidup yang tak bermanfaat? Buang. Hidup yang tak bermanfaat, benda yang tak bermanfaat ni yang nak jadikan kita tak seronok hidup. Benda yang tak bermanfaat ni lah tuan-tuan yang akan menjadi penyumbang besar kita masuk dalam neraka. Buang benda ni dulu. Yang kedua Nabi kata apa? Tinggalkan benda-benda yang meragukan. Tinggal benda-benda yang menyebabkan kita ragu. Ustaz, KFC boleh makan tak ustaz? Ada ustaz ni kata boleh makan, mai ustaz ni pula kata tak boleh, Yahudi. Nak tanya ustaz ni betul-betul macam mana ustaz? Saya pening, saya ragu-ragu ustaz. Lah ni senang, abang pergi tangkap ayam, sembelih, celup dengan tepung, goreng, makan. Tak ada ragu-ragu. Ustaz, kopi ni boleh makan tak ustaz? Mereka kata dia goreng dengan tik-tikuih ustaz. Saya pelik ustaz, saya ragu ustaz. Abang minum air masak, tak kemati, tak makan kopi. ASB ni boleh melabur tak ustaz? Ada orang kata halal, ada orang kata haram. Saya tak tahu nak melabur tak mana ustaz. Bagi kat Mahat Tafi saya, abang pergi ambil di akhirat kelak. Tak ada duk ragu apa. Senang. Tinggalkan benda-benda yang meragukan. Kadang-kadang benda yang meragu ni tuan-tuan yang jadikan hidup kita tak seronok. Ni tuan-tuan nak pergi ke Mekah, lah ni apa, KT 52 ke 56 lah ni. Tolong pergi sana, jangan duk jadi ragu. Buat ibadat bagi sempurna. Belajar nak bagi macam mana nak hilangkan benda-benda yang meragukan, kata ulama, dengan cara kamu belajar mencari ilmu yang sebenar. Buang benda-benda yang meragukan. Buang, tak sebelah. Benda yang meragukan tak sebelah. Meh belajar, cari benda-benda yang tak ada meragukan. Cari benda yang muktamad, cari pandangan yang muktamad. Pandangan yang meragukan letak di sebelah. Tapi cuba tanya hidup kita sekarang, berapa ramai di kalangan kita yang duk pergi cari benda yang meragukan. Kadang-kadang kita berpecah ni tuan-tuan. Orang Islam ni berpecah macam-macam sebab. Macam-macam sebab orang Islam ni berpecah.
Cuma kita tengok baru ni ya depa bersatu tuan-tuan, bila mana buat demonstrasi mengutuk tindakan orang Amerika yang buat filem menghina Rasulullah. Tu pun saya takut kadang-kadang dia menjadi kepentingan politik. Saya takut yang tu. Kita duk buat demonstrasi ni kadang-kadang takut yang buat demonstrasi ni ada kepentingan politik. Dari satu sudut kita syukur, alhamdulillah. Lah ni semua orang buat demonstrasi tuan-tuan. Dulu ada orang kata demonstrasi bukan budaya kita. Tapi sekarang mereka buat, alhamdulillah, bagus lah. Semua buat. Saya pergi baca khutbah di Sik baru ni. Ada hak main nak buat demonstrasi lepas main Jumaat haram tak mayang, tapi demonstrasi dia baru nombor satu. Yang buat demonstrasi ni pun menghina. Kami marah dekat orang Amerika yang hina Rasulullah. Makcik geram ustaz. Kita tengok makcik tu pun main buat demonstrasi seluar ketat. Rambut 4 warna. Biru kuning perlis sebelah, hijau kuning kedah sebelah, 2 neri duduk satu kepala. Makcik nak main kutuk orang hina Rasulullah. Apa benda yang Nabi tinggal makcik tak jaga, dia kurang lah. Tapi tak apa main kutuk. Saya rasa seronok bila tengok kita boleh bersatu tuan-tuan. Letak pahaman politik sebelah, kita bersatu. Alhamdulillah. Syabas dan tahniah. Baik, satu persoalan yang kita cuba tanya. Rasulullah kena hina, kita marah. Rasulullah dihina, kita marah. Rasulullah sudah tidak ada pada zaman sekarang. Yang Nabi tinggalkan kepada kita pewaris dia. Siapa dia? Ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama pewaris Nabi. Kalau Rasulullah dihina kamu marah, baik, elok, alhamdulillah, bagus dan tahniah. Tapi macam mana pula dengan orang Islam yang menghina ulama, orang Islam yang menghina pewaris Nabi, orang Islam yang menghina keturunan Nabi, ulama keturunan Nabi mereka hina, ulama-ulama yang bukan keturunan yang menjadi pewaris kepada para anbiya ni pun dihina. Mana sensitif kita terhadap benda ni? Oh, kalau filem yang dibuat oleh orang barat buat hina Rasulullah, kita marah. Tapi orang Islam sendiri yang kencing atas gamak ulama, orang Islam sendiri yang pijak gamak ulama, orang Islam sendiri yang berak atas gamak ulama, orang Islam sendiri yang bakar gamak ulama, mana perasaan sensitif kita? Kita laungkan, oh menghina Islam, menghina Islam, kami tak reda kamu menghina Islam. Bila hina Islam kami bangun. Tapi kamu juga yang menghina Islam, kamu juga yang mencemarkan imej Islam, kamu juga yang mencemarkan imej masjid. Sampai tahap yang buat demonstrasi, orang yang hina Nabi itu dia kutuk darah, tapi dia juga menjadi golongan yang lempak kasut masuk dalam masjid. Tuan-tuan, awak yang ustaz marah dah, tak marah nak habaq. Dia mula nak cengih dah bagi-bagi ni. Dia tidur tak cukup. Kita duduk dalam masjid, kalau belajar hukum fiqh, tuan-tuan duduk dalam masjid, tuan-tuan pi dekat tingkap, pi ludah, tuih keluar. Tu pun tuan-tuan hukum makruh tahrim, makruh yang dekat-dekat dengan haram. Hak pandangan kerah sikit dia kata haram. Duduk dalam masjid, ludah keluar pun haram. Tambah hang duduk luar masjid, lempak kasut masuk dalam masjid, haram. Kalau berdabul haram tu nak kata apa tuan-tuan? Haram jadah. Ni kita kata kamu buat demonstrasi kepentingan politik. Bukan ada sifat jujur kamu buat. Kamu buat kerana kepentingan politik. Orang buat, kamu pun buat. Kalau betul kamu sayangkan Rasulullah, tolong jaga Islam. Tolong hormat ulama. Walaupun kita berbeza pandangan dengan ulama, perbezaan pandangan itu perlu diraihkan. Jangan sampai tahap kamu buat benda-benda yang mencemarkan imej Islam, mencemarkan perpaduan orang Islam. Kamu duk pi kencing atas muka ulama gamak dia, kamu duk pi pijak gamak ulama. Kalau Rasulullah dihina kamu marah, ini pewaris Nabi. Macam mana tuan-tuan? Awak diam je tak setuju pun, lantak saya nak abang juga. Ni kata tuan-tuan, kita tak ikhlas dengan agama.
Sebab tu kita ni berpecah. Yang pertama berpecah tuan-tuan kerana politik. Lepas tu kita berpecah kerana pahaman kita. Ada yang disebut salafi, ada yang disebut ahli sunnah, ada yang disebut syiah. Ni kita berpecah. Lah ni tak masuk Ramadan tak apa lagi lah. Kita boleh, kita kata meh, kita bersatu padu. Tapi bila masuk Ramadan, kita duduk meninggikan benda-benda yang ragu. Betul-betul tarawih ni berapa? 8 ke 20? Allah. Kerana benda yang meragukan ni tentu kita berpecah. Kerana benda ni lah saya sekarang tak boleh masuk dah perlih. Kena gam uhu cap kepala gajah. Arahan daripada istana tak boleh masuk dah. Buat sorak tu, pihak Jabatan Agama buat sorak hantar tu, masjid-masjid satu negeri Perlis, nama kata Ustaz Ahmad Husam tak boleh masuk. Dulu yang tak boleh masuk Husam Musa lah, Ustaz Badaruddin tak boleh masuk juga. No, hantar sorak. Pasal apa? Berbeza pandangan 8 ke 20. Bukankah kita berpecah tuan-tuan? Bukankah kita berpecah? Satu masjid saya mengajak di Perlis, daripada orang tak ada tuan-tuan, saya pi hari pertama saya pi mengajak tu, orang tak ada. 1 staf setengah. Masjid elok, ada aircon, semua elok. Pengurusi masjid tu imam masjid, seorang ahli majlis agama Islam dari Perlis. Saya pi daripada orang tak ada, saya mengajak sana dekat setahun. Lah ni tuan-tuan, bila semayang Aisyah tak celuih dah dalam masjid sampai melimpah luar. Baru mula gaya naik aktif, dah sampai dah sorat tak boleh pi dah. Saya tak boleh pi, tak ada masalah, tempat lain banyak lagi. Mereka minta saya, Jabatan Agama minta saya duk mengajak sana. Dulu saya duk mengajak masjid tu hari Jumaat minggu yang ketiga. Malam tu mengajak di Perlis, pagi tu saya main di sini. Dah mereka tak bagi dah, kita pun batal sana, terima. Saya mengajak sebulan sekali di Perak. Baru ni orang masjid telefon, kami geram tak? Ustaz Mah mengajak. Saya kata tak boleh, saya tak boleh masuk Perlis. Ustaz Mah mengajak tak? Kami nak pergi dengar Ustaz punya kuliah ni. Kami AJK masjid nak sedia buku 5 orang satu. Depa mai je kami tabung. Janganlah sampai tahap tu. Sudahlah. Pasal apa? Pasal berbeza. Kita ajak orang tinggalkan benda yang meragukan. Nak jadikan dunia ni sebagai syurga, nak jadi hidup kita di bumi ni, di dunia ni sebagai syurga, tinggal benda-benda yang ragu. Yang ketiga, Nabi kata nak jadikan dunia ni sebagai syurga. Yang ketiga, berpeganglah dengan ajaran Islam yang sebenar. Mengajak-ajaklah orang-orang Islam berpegang dengan ajaran Islam yang sebenar. Sebab itulah, inilah mandat yang diberikan kepada saya tuan-tuan. Inilah target saya sekarang, nak ajak anak-anak muda, mari kita balik pada Islam. Mari. Sekarang tuan-tuan, kajian yang dilakukan oleh satu NGO pemadam. Mereka ni satu NGO, badan bukan kerajaan, yang bertugas membasmi dadah di Malaysia. Kajian yang mereka buat baru ni tuan-tuan, 80% anak-anak muda Melayu Islam di Malaysia sekarang terlibat dengan dadah. 80%. Hak sebaya umur saya ni, 80% terlibat dengan dadah. 10% Cina, 10% India, dan 20% itu bukan orang Islam. Saya bila dengar saya melengung. Cuba bayangkan 20 tahun akan datang, bila anak-anak muda sekarang ni tuan-tuan 80% terlibat dengan najis dadah. Orang hak kena dadah, doktor kata otak dia ni habis hancur, rosak. Otak dia ni rosak. Bila dia bertaubat, dia hijrah balik mai kepada kebaikan, balik daripada buruk mai ke baik, otak dia ni takkan boleh sembuh macam biasa dah, tak boleh sampai mati. Bayangkan 20 tahun akan datang, siapa yang akan mentadbir negara kita? Dah orang Islam hancur dah sekarang. Haluihnya tuan-tuan, racun yang ditabur oleh orang-orang Yahudi. Mereka kata, ustaz, dulu di Malaysia ni tempat transit, tempat berhenti
orang menurunkan dadah. Tapi sekarang di Malaysia ni ustaz ada kilang buat dadah. 10 tahun 20 tahun akan datang, siapa yang nak jadi pemimpin? Bukan taik dadah nak jadi pemimpin. Perdana Menteri taik dadah, jarum penuh lelaci, hak lah ni penuh dengan pen, mai 20 tahun lagi penuh dengan jarum. Macam mana majlis kita petang ni? Gua tak larat bro. Siapa nak jadi pemimpin tuan-tuan? Ni tuan-tuan ni, jarum yang diletakkan, racun yang diletakkan oleh orang Yahudi. Hebat. Hebat. Tu yang kes yang pecah masuk di Ma'had Tahfiz Yayasan Islam dari Kedah. Yang masuk dalam berita, yang masuk dalam surat khabar cerita macam lain. Hak benda yang asal cerita macam lain. Tu mereka kata ustaz, lah ada surat khabar kali percaya tak? Yang nak betul pun tang keputusan nama ekor. Baru ni saya buka tang keputusan nama ekor, silap juga, mohong juga. Buat keluar minta maaf, nak buat kemarin silap, mohong juga. Ada kawan ni, dia ni tak dadah, duk pecah masuk 3-4 kali dah asrama pelajar tahfiz Yayasan Islam. Laptop hilang, komputer hilang, duit dia balas. Puak-puak ni duk sabar lama dah. Tuan-tuan, tahfiz pun orang. Budak tahfiz pun manusia biasa, duk gerak lama dah. Haram ni masuk budak jaga. Panggil pun haram dah kawan tu. Malam tu hamba Allah ni pun masuk. Dia ni tak dadah, nikah ada anak seorang. Masuk duk tengah duk mencuri. Seorang pelajar tahfiz ni sedar. Bila sedar dia mangkit tangkap, gerak kawan dia mangkit. Ramai kawan ni luku, kawan ni tarik telinga, kawan ni bagi penendang biji. Lah pensan tuan. Boh lain bulan hantar pergi mati lain bulan. Polis pun mai pegang budak-budak ni. Depa ni pun kecut. Duk zat pok kawan tu mai. Pok hak mati tu mai. Budak tahfiz ni minta maaf lah pak cik, kami tak niat langsung nak bunuh anak pak cik. Tak. Jangan duk minta maaf. Pak cik nak terima kasih kepada anak-anak. Takat dia tu hidup, dia kata, malam-malam pak cik tidur tak lena. Perasaan malam ni boleh lena ni, dia kata. Budak tahfiz ni pun heran. Buat pak cik kata lagu tu. Dia kata nak lena macam mana, duit kita pun dia balas. Ni betapa henanya orang ni tuan-tuan. Betapa henanya. Sebab tu orang yang hidup di dunia ni tak kenal agama, Allah Ta'ala hena minad dunya ilal akhirah. Daripada hidup di dunia ni Allah Ta'ala hena sampai akhirat. Orang yang tak berpegang kepada agama ni Allah Ta'ala hena di dunia sampai akhirat. Di dunia Allah Ta'ala kata apa? Orang yang tak kenal agama ni macam binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Orang yang tak kenal agama waktu hidup di dunia Allah Ta'ala hena. Allah Ta'ala kata mereka ni macam binatang. Betapa henanya tuan-tuan. Sebab tu saya ajak, semalam pun saya sebut, dalam radio pun saya sebut, saya kata jom, tugas nak mengajak orang Islam balik berpegang kepada Islam bukan tugas ustaz, bukan tugas ustazah, bukan tugas tok guru, tugas kita bersama. Sudahlah orang Islam sekarang ni cukup dah dengan perangai duk tuning jari. Tak kena kawan ni punya pasal, kawan ni punya pasal, cukup. Jangan duk tanya orang, tanya kita ni apa yang kita buat. Jangan kita rajin komplain orang. Sebab tu hidup ni, kata Dr. Idris Ahmad dalam kitabnya Al-I'jazul Ilmi, jangan jadi macam lalat, jadi macam lebah. Jangan jadi macam lalat. Mata lalat ni duk cari benda-benda tak elok, terbang, tempat najis dia berhenti, tempat acak dia berhenti, terbang pula sampah dia berhenti. Macam itulah orang yang hidup atas dunia ni duk kerja cari salah orang. Tak pernah kena. Kita ajak, mat, jomlah pagi ni kita pergi masjid Padang Temusu, kuliah subuh ni. Siapa orang ajak? Dia tanya. Ustaz Usam. Oh, budak tu derah. Aku tak ada pergi, tak ada tumpang tidur dia tu. Derah. Ajak apa derah duk kata kat orang je, derah. Mai pula minggu depan, mat, jom kita pergi masjid Bakar Arang.
Siapa ngayak lah ni? Ustaz Aminuddin. Ho, slow. Tak ada mengantuk, slow. Tak kena juga. Duk 2 hari mak, jom kita pergi tu. Masjid Padang Temusu tu. Malam ni kuliah maghrib. Siapa dia? Ustaz Syaril Long. Oh, dia tu duk kerja cerai orang ah. Tak boleh. Semua tak kena. 2 hari lepas tu tuan-tuan kata, jom kita pergi masjid. Malam ni ada kuliah. Siapa dia? Dah orang tak kena, hang pergi mengajar, kami nak dengar. Jangan jadi macam lalat. Duk kerja cari salah orang. Cuba tanya apa yang kita buat. Saya buat dakwah persimpangan. Namanya dakwah persimpangan. Bila diangkat jadi ikon belia ni tuan-tuan, orang kata seronok lah. Elon ada berapa ringgit sangat, kerja berat, tak padan dengan elon. Masa komitmen kena bagi ni, nak turun, hari tu saya turun 48 simpang jalan. Tengok tang mana ada budak-budak muda duduk berkumpul tam tu, kita turun, kita terbiak mereka. Siapa yang nak pi? Nu budak-budak muda duduk tepi simpang, duduk atas motor pegang gitar situ. Siapa mai dia kacau semua. Mai maklum dia kacau cara maklum. Dia pegang gitar, dia datang dengan lenggoknya. Sampai orang nak jalan menik segan. Saya duduk dengar. Mai nak darah. Mai nak. Oh, Minah manja. Memang pandai menggoda. Kain ketat ai nampak peha. Siapa tak gila? Aduhai tak kuasa. Bila berjalan melenggang-lenggok, semua orang tengok. Kerja kacau orang yang pupuk ni. Siapa nak turun tarbiyah mereka? Jom, peranan kita sama. Nak jadikan dunia ni sebagai syurga kita, jangan jadikan dunia ni sebagai neraka kita. Itu tips yang diberikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan tersebut khabar daripada Nabi kita bahawasanya dilebihkan Tuhan panas api neraka itu 70 darjah. Dan setengah khabar sampai 100 darjah. Itu perbezaan pandangan. Ada yang kata 70 darjah berlebihan, ada yang kata 100 darjah. Maka hadis yang menunjukkan lebih 70 darjah itu dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, narukum hadhihi allati tuqiduna juz'un wahidun min 70 juz'an min harri jahannam. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, bermula api sekalian kamu yang kamu nyalakan dia setiap hari ini 1 juzuk daripada 70 juzuk daripada panas ahli neraka, panas api neraka jahannam. Sebab tu Nabi kata yang kita ada api ini 1 juzuk daripada 70. Sebab tu dalam hadis yang lain Nabi kata, bila dia keluarnya ahli neraka tu, mai letak dalam dunia, api dunia, pi ambil seorang ahli neraka tu, pi bubuh tu dekat perwaja stil punya kilang. Dia duduk dalam periuk perwaja tu, dia menari tuan-tuan, menari ganggam style. Punya seronok tak ada apa, dia kata, "Ho, macam mandi," dia kata. Ni neraka ni. Sebab tu neraka kita akan baca dalam 2 tajuk lagi ikut. Bagaimana Nabi cerita satu hari neraka bermunajat kepada Allah. Neraka mohon doa kepada Allah. Neraka kata, "Ya Allah, tolong aku ya Allah." Allah Ta'ala tanya, "Tolong apa?" "Tolong ya Allah, selamatkan aku daripada satu lembah dalam neraka, namanya lembah Wail." Wailun dalam bahasa Arab dia ada 2 makna. Yang pertama celaka, yang kedua lembah dalam api neraka. Wailun. Mai kita pula tambah satu lagi, pekak wailun. Neraka pun minta Allah Ta'ala tolong hindarkan daripada api, dia pun panas. Tapi kata Nabi, ada lagi di kalangan umat-umat aku yang sanggup duk suar kepala, duk serondoi nak masuk juga dalam neraka. Serondoi, gagah nak masuk juga dalam neraka. Qalu wallahi in kanat lakafiyatan ya Rasulullah. Qala fa innaha fuddilat bi 69 juz'an kulluhunna mislu harriha.
apabila didengar oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sabdanya yang demikian itu, lalu berkata mereka itu, demi Allah, sungguhnya adalah panas yang akan maklum pada kita sekarang di dunia. Sudah cukup sakit siksanya ya Rasulullah. Panas yang ada di dunia, bukan kata api lagi, para sahabat kata panas yang ada di dunia ni pun oi bertabik. Depa pergi Mekah bulan 5 hari tu, oh balik duk cerita kita, ustaz panas lah ustaz, keluar masjid haram pun panas lah ustaz, duk ustaz saja panas. Dia kata keluar masjid tu, dia kata angin tu, dia kata macam duk kena angin pukul 12 tengah hari tu. Allah ustaz, panas dunia tu pun tak sanggah dah tuan-tuan, tak sanggah dah. Tak sanggah dah kita ni panas dunia. Bukan api, baru panas matahari di dunia tu pun tak tahan dah. Macam mana tuan-tuan panas api neraka? Di dunia panas boleh beli aircon bubuh. Di dunia panas naik kereta panas bubuh tinted sampai tak nampak apa, kelam. Orang duk tikar kereta saya tinted kelam. Pasal apa? Saya ni raja lena atas kereta. Bila lena, kadang-kadang kepala saya pitang cermin, tengah-tengah mulut, orang tengok pelik. Tu saya buat tinted. Pasal saya kena dah mula-mula beli kereta tengah-tengah. Buka, ada orang buka kereta, ustaz ngangor. Ada budak tu dia tengok kat mak dia, tu ustaz tu ngangor mulut. Tu saya buat kelam. Kita panas di dunia tuan-tuan, kita boleh buat, tapi panas di akhirat, hidup di sana abadan selama-lamanya. Baik. Sabda Nabi, maka sungguhnya dilebihkan Tuhan lagi panas api neraka itu akan jadi penguat seksanya dengan 69 kali ganda lagi daripada api dunia ni, dan setiap satu ganda itu semuanya seperti panas api di dalam dunia. Api dalam neraka 70 kali ganda panas dia daripada api dunia. Satu kali ganda tu sama dengan sekali ganda panasnya api di dunia. Subhanallah. Maka jadilah panas api neraka itu 70 kali ganda daripada api dunia. Kata Abu Isa At-Tirmidzi, bermula hadis ini hasan lagi sahih. Masalah 73, api neraka itu hitam kelam, dan sangat hitam kelam jadi apinya dengan sebab lama sangat ia dinyalakan. Dia persediaan menyeksa Allah akan yang derhaka. Itu tu hadis tu tentang kita dah baca di awal kuliah kita. InsyaAllah kita akan sambung, kita akan baca balik hadis yang kita baca di awal kuliah kita tu pada bulan hadapan tuan-tuan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.